Assalamualaikum, what is up guys, apa khabar semua? Saya Azwan Jupri. Seperti yang anda nampak dalam tajuk video yang Liga Premier untuk Liga Malaysia akan dimansuhkan. So apa sebenarnya yang terjadi ni akan kongsikan sebanyak mungkin yang saya berjaya kumpul, yang saya tahu kepada anda. Tapi sebelum kita mulakan, pastikan anda tekan butang subscribe sekiranya anda ingin mahu mendapatkan lebih banyak lagi berita-berita berkenaan dengan sukan bola sepak tempatan ataupun luar negara. Pastikan anda juga tekan butang loceng sekiranya anda tidak mahu tertinggal sebarang video yang terbaru daripada saya. Okey, so poin yang paling utama sekarang ni adalah Liga Premier akan dimansuhkan. Ada orang panggil Premier, ada orang panggil Perdana, apa-apalah. Ini membawa kepada pembaharuan yang akan dilakukan dalam arena bola sepak tempatan, yang mana Liga Super bermula musim 2023. Okey, next season ni akan mula ada 18 pasukan dalam Liga Super. Sebelum ini Liga Super hanya ada 12 pasukan sahaja. So mana datang lagi 6 pasukan ni? 6 pasukan ini akan datang daripada Liga Perdana ataupun Liga Premier yang telah dimansuhkan ini. Tapi buat masa sekarang belum ada nama kelab yang confirm akan naik, sebab dalam Liga Perdana ada 10 pasukan. Pasukan-pasukan feeder team seperti JDT 2, Terengganu 2, Selangor 2, dia tidak boleh naik ke Liga Super sebab mereka sudah ada pasukan senior ataupun pasukan utama yang berada di Liga Super. Pada anggaran saya, ini mungkinlah pada anggaran saya bermula pada musim hadapan untuk Liga Super, pasukan-pasukan seperti Kelantan, Kuching, PDRM, UiTM, PKNS, Perak dan mungkin Kelantan United. Salah satu daripada 7 pasukan ni akan ada satu yang tak naik lah. Tapi berkemungkinan besar daripada 7 ini adalah 6 pasukan yang akan berada dalam Liga Super. Pasukan-pasukan seperti Project FAM dan juga MPKB Briu Best. Yang ini saya tak pasti ini tim apa. Yang ini berkemungkinan besar tidak akan diserapkan ke Liga Super. So Liga Super akan ada 18 pasukan. Ini bermakna sepanjang musim kita akan ada 34 perlawanan liga secara total untuk setiap pasukan, 17 home game dan 17 away game. Sebelum ini kita cuma ada 12 pasukan sahaja dalam Liga Super. Total perlawanan ada 22. Cuma bayangkan, daripada 22 perlawanan, next season akan ada 34 perlawanan untuk kelab kegemaran anda. Dan semestinya dengan liga baru, dengan format baru, kita akan ada peraturan baru yang akan diperkenalkan. Benda-benda ni belum ada confirmation lagi. Nanti bila dah ada confirmation yang terbaru, kita akan kongsikan kepada anda. Tapi ada satu peraturan terbaru yang telah pun diumumkan oleh pihak MFL, iaitu 9 pemain import untuk setiap pasukan boleh didaftarkan. 9 pemain import. Ramai tu. Versi 11 dah ada 11. Kalau dibuatnya tim macam JDT pakai 11 pemain import, mana tak player lokal lah. Jadi untuk pasukan-pasukan seperti JDT, Selangor dan juga Terengganu yang sememangnya dah ada second team, mereka masih diberikan peluang untuk bersaing dalam Liga Reserve. Okey, Liga Reserve ini dikhaskan untuk pemain bawah 23 tahun sebenarnya. Jadi untuk pasukan seperti Terengganu 2, JDT 2, Selangor 2 yang ada pemain berusia di atas 23 tahun, itu nanti kita akan tahu lebih detail lagi perkembangan dan juga peraturan yang akan ditetapkan. Tetapi pasti sekarang ini Liga Reserve ini adalah untuk 18 buah pasukan yang bersaing di Liga Super. Mereka perlu ada feeder team yang akan bersaing dalam Liga bawah 23 tahun. Jadi apakah kesan daripada pembaharuan yang akan dilakukan kepada Liga tempatan kita ni? Of course akan ada kesan negatif dan juga akan ada kesan positif. Kita akan mulakan dengan kesan negatif yang saya boleh terfikir buat masa sekarang ni lah. Kalau katakan anda ada apa-apa kesan negatif ataupun positif yang anda ingin tambah, boleh kongsikan dalam ruangan komen di bawah. Kita akan bincang dan kita akan korek sama-sama. Buat masa sekarang yang saya terfikir adalah dari segi fitness pemain akan berlaku banyak kecederaan sepanjang musim. Sebab pemain dalam Liga Malaysia setakat ini dah biasa main untuk Liga sahaja 22 perlawanan dalam satu musim. Ini tidak termasuk FA Cup dan juga Piala Malaysia. Ini baru Liga sahaja. Piala Malaysia dengan FA Cup kita belum bincang lagi. Jadi bila sesebuah kelab berdepan dengan masalah kemungkinan kecederaan yang akan berlaku, solusi yang paling efektif, solusi yang paling senang orang fikirkan adalah perlu ada squad rotation. Pada anda yang tak faham squad rotation ni maknanya kena ada bergila-gila lah main. Dia tak boleh setiap minggu player yang sama yang main. Jadi untuk memastikan squad rotation ni berjalan dengan lancar, sesebuah pasukan memerlukan squad depth. Mereka memerlukan jumlah pemain yang lebih ramai, saiz pasukan yang lebih
besar. Yang seterusnya adalah of course kos yang akan lebih tinggi untuk setiap kelab. Apabila lebih banyak perlawanan, lebih ramai pemain, semestinya kos untuk sesebuah pasukan itu akan meningkat. Terutamanya untuk perlawanan-perlawanan away. Untuk musim kali ini kita akan ada 17 away game. Jadi kos away game ni kebanyakan orang dia tak terfikir mungkin kos untuk penginapan seperti hotel, bas, kapal terbang. So benda-benda ni semua memakan kos. Selain daripada itu, peruntukan gaji untuk setiap pasukan juga akan meningkat. Bukannya gaji player, setiap player itu akan naik, tetapi lebih ramai player bermakna setiap pasukan perlu spend lebih banyak duit untuk membayar gaji pemain. So benda ini sekiranya sesebuah kelab itu gagal untuk menyelenggara ataupun menguruskan keuangan mereka dengan baik, akan berlaku isu kelab gagal membayar gaji pemain. Yang mana sekarang ni kita memang tahu kelab-kelab di Malaysia ni ada beberapa ni memang ada masalah untuk bayar gaji pemain. Dibuatnya sekarang ni setiap kelab itu akan lagi besar, lagi ramai player, lagi banyak gaji nak kena bayar. Wah, ini ada sakit sikit lah. Tapi jangan risau sebab segala isu keuangan ini sebenarnya boleh diganti balik. Sekejap lagi kita akan bincangkan. Kerana sebelum itu kita ada satu perkara yang saya terfikir. Yang ini saya terfikir. Berkemungkinan selepas ini sesebuah kelab memerlukan 4 squad. Macam sebelum ini, setiap kelab dia akan ada senior squad, skuad bawah 21 ini untuk Piala Presiden dan juga skuad bawah 19 untuk Piala Belia. Tapi memandangkan ada liga baru yang akan diperkenalkan iaitu Liga Reserve untuk bawah 23, ini bermakna setiap pasukan ini memerlukan feeder team bawah 23 tahun. Kos untuk run sesebuah kelab bola sepak di Malaysia akan meningkat. Jadi itu adalah dari sudut negatif. Kita tengok pula dari sudut positif, kerana sudut positif setakat ini yang saya nampak lebih banyak berbanding dengan sudut negatif. Yang positifnya kita akan ada lebih banyak perlawanan liga. Ini bermakna lebih ramai pemain berpeluang untuk beraksi dalam senior squad. Dalam masa yang sama, perkara ini akan lebih mampu menarik lebih ramai sponsor untuk menjadi penaja Liga Super. Kalau sebelum ini, sponsor kalau dia nak sponsor Liga Super, berkemungkinan besar dia kena sponsor Liga Premier juga. Jadi untuk sesebuah sponsor tu dia terpaksa bahagikan duit dia kiri dan kanan. Tapi sekarang ini semua pasukan sudah berkumpul dalam satu liga iaitu Liga Super. Jadi sponsor boleh menumpukan perhatian mereka kepada satu liga sahaja. Dan saya percaya sebenarnya perkara ini boleh menarik lebih ramai sponsor. Dalam masa yang sama, apabila kita lebih banyak perlawanan dalam satu season, perlawanan home di tempat sendiri akan lebih banyak dan ini akan menarik minat lebih ramai penonton tempatan. Sebab peminat atau penyokong pasukan bola sepak ni akan lebih peka. Diorang akan lebih alert dengan perlawanan home. Yelah, kalau sebelum ini biasa dalam satu bulan tu mungkin ada satu game, ada 2 game yang main dekat stadium tempat sendiri. Kadang-kadang tak ada game, so penonton pun jadi lemau. Lama-lama macam semangat nak menyokong tu jadi macam bila game bila next game. Sebab penyokong ni kita tak boleh expect dia sentiasa alert tau dengan jadual perlawanan kelab ni. Sebab ini adalah satu hobi untuk menonton. Mungkin ada sesetengah penonton yang berlevel seperti Ultras memang gila-gila, setiap home game dia akan datang. Tetapi untuk penonton-penonton yang casual, yang kadang-kadang nak datang tiba-tiba rasa macam nak tengok, dah kalau tiba-tiba minggu ni ada game, 2 minggu lagi, 3 minggu lagi tak ada game, lama-lama dia akan jadi lemau, lama-lama lupa and then hilang minat untuk datang ke stadium. Bila banyak home game, stadium jadi meriah, liga jadi meriah, orang pun semangat dan orang pun alert nak datang ke stadium. Dalam masa yang sama, benda ini juga akan meningkatkan kualiti liga di Malaysia dan juga akan meningkatkan kualiti skuad kebangsaan Harimau Malaya. Ingat tak tadi saya sembang pasal Piala Presiden dan juga Liga Reserve? Apabila munculnya Liga Reserve untuk bawah 23 ni, pemain-pemain daripada Piala Presiden akan ada platform susulan untuk mereka selepas tamat musim untuk Piala Presiden. Kerana buat masa sekarang ni, bila Piala Presiden habis untuk pemain di bawah umur 21 tahun ni, settle dah, habis dah list season diorang. Selepas tu kalau tidak diserap naik ke pasukan senior ataupun mana-mana pasukan yang beraksi dalam Liga Premier atau Liga Super, diorang dah tak ada tim. Mungkin terpaksa main di Liga M3, M4 ataupun mungkin di Liga Community. Dan ini sebenarnya yang menjadikan sesetengah daripada bakat yang muncul daripada Liga Presiden itu gagal untuk dikenal pasti oleh kelab-kelab besar. Sebab pada kebiasaannya kelab-kelab yang berada di Liga Super, Liga Premier ni, diorang hanya akan fokus kepada pemain yang sampai ke peringkat kalah mati ataupun yang menang final. Itu yang akan selalu mendapat perhatian. Tapi kita tahu banyak kes
Pemain yang bermain di kelab-kelab yang kurang menyerlah, kelab-kelab yang kurang berprestasi tinggi sangkut di peringkat kumpulan, dan diorang ni tak sempat nak showcase pun, tak sempat nak tunjuk pun bakat dan kemampuan mereka di dalam padang. So dengan adanya Liga Reserve untuk bawah 23, pemain-pemain daripada Piala Presiden ini boleh diserap naik ke Liga Reserve, dan inilah platform untuk mereka tunjukkan bakat masing-masing. Dalam masa yang sama, ini akan memberikan masa depan yang lebih cerah kepada pemain-pemain muda yang ingin menjadi pemain profesional bola sepak, dan juga memudahkan untuk scout Harimau Malaya ataupun skuad kebangsaan untuk mencari bakat muda yang akan menjadi pelapis kepada bola sepak negara. Saya menganggarkan berkemungkinan pemain-pemain yang berdaftar di bawah Liga Reserve ini boleh dibawa masuk ke Liga Super bila-bila masa, ataupun mungkin pada waktu transfer window. Itu saya tak pastilah, ini spekulasi saya sahaja. Apa-apa pun itu adalah pembaharuan yang akan berlaku dalam Liga Tempatan kita. Saya mengharapkan ini adalah satu perubahan yang positif kepada arena bola sepak tempatan. Sekiranya anda ingin tahu lebih banyak lagi berkenaan dengan bola sepak baik tempatan ataupun international, ataupun anda peminat game bola sepak seperti FIFA ataupun Football Manager, boleh tekan butang subscribe kerana saya membawakan konten-konten sebegitu di YouTube. Pastikan anda tekan juga butang loceng sekiranya anda tidak mahu tertinggal sebarang video terbaru daripada saya. Saya Azwan Jupri. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.